Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast seterusnya tentang kita. Hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa. Nanti saya akan kenalkan siapa dia. Awak jangan tepuk tangan awal sangat. So pertama sekali saya nak minta maaf sebab minggu lepas kita tak buat podcast kerana kita sibuk untuk Raya Haji dan kita tak mampu nak sediakan podcast seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini. Podcast kita akan cuba dibuat setiap minggu dan akan terbit pada setiap hari Khamis petang ataupun malam. Dan kita akan shoot kemudiannya pada hari Jumaat lah. Kita akan panggil beberapa orang, speaker kawan-kawan saya dan juga beberapa orang yang kita fikir seronok untuk kita bincangkan tentang beberapa topik. Dan juga hari ini kita ada speaker yang sangat istimewa. Nanti dia akan kenalkan dirinya sendiri sekejap. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton beberapa episod kita yang telah pun kita keluarkan sebelum ini. Antaranya kita dah berbincang tentang The Glory, cerita K-drama, yang kita bercakap tentang dendam. Ramai sangat respon daripada social media lah basically. Sebab kita punya YouTube tu panjang, ada sikit je lah beberapa orang yang boleh consume that knowledge. Kemudian kita juga pernah bercakap tentang Goblin, bagaimana sekiranya kita diberi pilihan untuk hidup tanpa ada perakhiran. Dan kita juga pernah bercakap tentang, apa ya kita pernah bercakap lagi? Tentang takdir. Ni dengan iman tu. Yalah, Goblin. Bukan. Yalah, Goblin ni? Goblin lah tu. Kemudian kita pernah bercakap pasal apa tak sejuk ni Dan kita juga pernah bercakap banyak-banyak topik. So, kebanyakan topik kita adalah berfokus kepada hal-hal yang terkait dengan diri sendiri. Soal pertumbuhan diri, self growth, soal self care dan juga soal self love, soal mental health dan sebagainya lah. So, alhamdulillah hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa. Saya Faiz Wahyuni dan saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Azim Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Azim apa khabar? Baik-baik, terima kasih banyak sebab sudi jemput saya ke dalam sesi podcast ni. Saya feel very humble. Kepada mereka yang belum lagi mengenali Azim Adnan saya rasa ramai dah yang kenal. Kepada mereka yang belum, Azim Adnan adalah salah seorang, saya fikir, content creator ataupun tiktokers yang sedang meningkat naik dengan cepat. Saya adalah salah seorang daripada follower dia yang hampir tak pernah lagi lah putus menonton video, termasuk yang ketika mana dia cerita pasal dia kena feel banyak paper tu. Betul. Dia kena bergaduh dengan Dean tu. So saya pun dengar yang itu dan so maksudnya memang saya mendekati dan juga betul-betul mengikuti lah Azim Adnan. Dan saya suka dengan topik-topik yang Azim ketengahkan. Macam-macam, dan Azim sangat engage dengan audience, soalan-soalan luar sana, pengguna-pengguna TikTok dan sebagainya lah. So kita panggil Azim pada hari ini untuk kita berbincang dan juga berbual seputar topik-topik yang sebegitu. Dan juga topik yang macam biasa kita sebenarnya free flow, tapi topik yang kita nak bawa adalah merdeka diri. Bagaimana kita mahu menjadi orang yang merdeka daripada segala perkara yang telah pun menyebabkan kita tersekat dan juga terpenjara. Barangkali ada hantu di masa lalu yang perlu kita bebaskan. Barangkali ada luka-luka yang perlu kita rawat. Bukan balan-balan. Dan juga barangkali ada emosi-emosi lampau yang perlu kita tangisi dan yang perlu kita damaikan lah. So mungkin kita akan berbincang tentang itu. Sebelum itu, Azim mungkin boleh kenalkan diri dalam masa 1 minit 2 minit. Dalam masa 1 minit 2 minit kepada mereka yang tak pernah mengenali Azim. Okey. Siapakah Azim sebenarnya? Siapakah Azim? Saya sentiasa, kalau saya dapat soalan macam ni dan Ayuni, untuk pengetahuan lah, saya sentiasa cakap I am nobody. Bukan sebab saya humble tak tentu pasal, tapi saya tak pernah rasa segala benda yang saya dikurniakan ni adalah segalanya milik saya. Dan berbalik semula kepada topik kita pasal merdeka tu, itulah mungkin salah satu cara macam mana saya nak memerdekakan diri saya. Dan kalau untuk siapa yang belum mengenali diri saya ada pegang banyak role ataupun banyak watak dalam kehidupan. Cuma saya boleh ringkaskan ada 3 watak utama je yang saya pegang. Satu, sebagai leader. Saya merupakan pembangun bisnes bersama-sama dengan Datuk Dr. Syed Muzaffar, angkasa negara kita, iaitu Afia. So itu adalah halal sunnah infused products international products. So kita bermula dari Malaysia, sekarang kita dah menembusi pasaran Indonesia, Singapura, Brunei dan juga United Arab Emirates selama 2 tahun. Jadi itu adalah sepenuh masa? Sepenuh masa. Saya buat bisnes bersama-sama dengan Datuk Dr. Syed lah. Okay. Dan yang kedua, role saya sebagai content creator. Saya memang saya tak tahu saya nak cakap full time ke part time ke, saya tak tahu. Tapi saya boleh kata all the time lah. all the time lah. All the time content creator di TikTok usually, di IG pun ada juga. Dan role yang ketiga adalah sebagai provider. Provider kepada diri saya, provider kepada Allah Azza wa Jalla, provider kepada
keluarga kecil saya. Define provider. Bagi saya, provider adalah satu tanggungjawab, komitmen, terutama sekali bagi lelaki. Sebab saya percaya bila kita lelaki dilahirkan, kita dilahirkan bukan saja dengan segala nikmat yang kita ada, tapi dengan satu set of commitment dan juga responsibility yang kita perlu galas. Kalau saya boleh bayangkan, dia macam satu backpack kita lahirkan, tapi invisible backpack untuk lelaki. Dan dalam backpack tu ada macam-macam yang kita perlu explore, yang perlu kita galas, yang perlu kita provide kepada orang-orang yang kita sayang. Antaranya ialah dari segi mental, dari segi emotion, dari segi financial, dari segi spiritual. So bagi saya itulah yang saya provide kepada family saya. Saya nak jadikan supaya family saya dari segi emosinya stabil, dari segi financialnya lebih stabil ataupun lebih baik, dari segi spiritualnya cukup lengkap dalam bab agama dan sebagainya, dari segi boleh kata dari segi mindset, fizikal pun alhamdulillah okey, sihat dan sebagainya. Itu pada saya lah. Wah, it's a very good concept yang diketengahkan. Kita adalah semua kita adalah provider. Ya, betul. Semua kita adalah Semua provider. kita Maksudnya provider, menjadi seorang pemberi kepada ruang yang kita boleh bagi. Betul. Lepas tu saya sebut tentang makna dan kebaikan tu. Maksudnya kita memilih ruang makna manakah yang kita nak sebarkan. Terima kasih Azim atas yang sangat short, simple but very sharp. Yes. Saya fikir satu perkenalan. Azim, kalau ada orang tanya, Azim ni macam mana, dah berumah tangga ke? Belum. Saya single. Masih single dan available. juga single dan juga available. Sebab tu Tuan dan puan-puan. bila Azim ada masa yang saya fikir, tadi masa naik lift saya kata, Azim buat sendiri ya bisnes ke? Dia kata ya. Sebab ni pengalaman saya lah. Jarang saya jumpa orang yang boleh buat konten secara konsisten kalau dia tidak bekerja sendiri. Betul. Saya sangat suka nak jumpa orang yang boleh buat konten, yang boleh provide the best info dan juga konten yang meaningful kepada orang kalau dia tidak ada masa dan kebebasan sendiri. Sebab bukan senang kita nak. Tapi Faiz, saya dah jumpa beberapa lah yang bekerja sepenuh masa tapi at the same time dia buat konten. Dia boleh maksudnya dia boleh jadi content creator. Dia boleh kata set of dia punya follower, dia punya community dia sendiri. Yes. Tapi macam kita lain, sebab kita bila kita ada masa kita sendiri, kita lebih konsisten. Diorang mungkin tak konsisten sangat. Dan yang nombor 2nya frekuensi kan. Konsistensi dan juga frekuensi itulah yang selalunya menjadi cabaran lah. So podcast macam biasa Azim sekadar nak melatarkan beberapa format. Pertamanya, podcast kita adalah podcast yang tidaklah terlalu pendek tapi tidaklah sampai 1 jam ke atas lah. So kita free flow dan kita Azim kalau ada apa-apa soalan, pandangan, nak potong, nak masuk, kita make it simple, make it casual. Okay? So hari ini kita nak bercakap tentang Merdeka sebab kita akan menyambut bulan kemerdekaan kita pada bulan Ogos ini yang telah pun ditabalkan pada 31 Ogos. Dan juga kita akan mendengar lagu Sudirman lagi sekali. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Sudirman itu. Macam biasalah. Lagu yang tak akan pernah kita. Kalau tidak ada lagu Sudirman, barangkali manusia akan lupa bilakah kita sebenarnya merdeka tu. Betul. Kan? Pakai IT, pakai ekonomi. Jangan itu lama sangat dah. Kan? Okay. So the idea of merdeka is very good actually. Sebab saya suka bercakap tentang merdeka ni. Kita dah tak boleh nak bercakap tentang merdeka daripada penjajah dah. Itu dah lama dah. Kita boleh bercerita lah soal sejarah apa semua tu, boleh lah. Tapi kadang-kadang terperangkap dalam nostalgia itu tidak membawa kita ke mana-mana. Betul. Saya suka bercakap mengangkat topik merdeka tu bukan hanya sekadar daripada sudut fizikal ataupun terperangkap dalam penjara di 4 dinding yang kita tak boleh nak keluar mana-mana. Tapi merdeka juga bermaksud kebebasan apabila kita mampu keluar daripada pergelutan emosi kita. Itu yang saya rasa lebih bermakna lah untuk kita bincangkan. So saya nak balik kepada Wahyu ni yang hari ni pakaiannya subhanallah. Saya kena sebut sikit baju kurung yang dipakai, baju kurung ke? Kebarung. Baju kebarung. Kebarung yang dipakai oleh Wahyu ni ditaja oleh Zifik. Bukan ditaja. Ditaja oleh Zifik. Okay. Dia penaja. Dia ada penaja je Zifik. Apa nama? Yelah saya yang bayar. Memanglah ditaja. Bos yang beli kan. So memang kita ada sedikit kolaborasi dengan Zifik itu hari dan akhirnya dia pakai. Masalahnya raya dulu lagi. Tengok ada simpan berapa lama kan. Yalah, khas untuk ni khas podcast. Untuk podcast ni kan. So saya tak balik beraya. Tak balik beraya jadi tak sedih. balik Sabah. Yalah. Kalau nak dengar cerita sedih tu panjang pula di podcast kita. Okey Wahyu ni. Di antara banyak-banyak pergelutan emosi, apakah pergelutan emosi yang Wahyu ni rasa sangat nak merdekakan diri daripada pergelutan emosi tersebut? Emosi? Ya. Apakah emosi yang maksudnya begini tau.
perasaan yang kalau boleh kita nak merdekakan diri kita daripada perasaan tu. Apa maksud merdekakan diri daripada perasaan ni? Apabila kita selalu teringat perasaan itu tanpa kita memilih untuk teringat. Contohnya orang yang ada sakit PTSD. Dia akan ada satu momen di mana dia akan teringat tentang apa yang dia lalui tanpa dia memilih pun nak ingat. Saya tak tahu betul ke jawapan saya ni dengan awak punya soalan, tapi kalau daripada situ saya rasa perasaan disappointed dengan diri sendiri. Dia sebut kan. Maksudnya awak rasa perasaan kecewa dengan diri sendiri tu. Actually, let me give you an example. Contoh macam saya bukanlah dalam 20-an dah, saya ada 30-an. Kiranya walaupun saya tak nak macam masih lagi dalam mood bermalas-malasan, tapi saya kena macam mula bina habit ataupun rutin yang sihat lah untuk diri saya. Dan kalau macam saya gagal dalam benda tu, let's say saya malas bangun awal pagi ataupun I couldn't follow my routine like exercise ke ataupun terbis dengan benda tu, walaupun mungkin pada mata orang lain nampak macam simple, tapi bagi saya sangat disappointed dengan diri saya. Lagi-lagi masa yang baru-baru ni kita punya perbincangan tu, kalau relate benda-benda yang personal tu susah nak cerita nanti. Maksudnya awak akan kecewa kalau awak telah meletakkan rutin yang Yes, I mean rutin tu adalah untuk dia macam satu kayu ukur untuk menunjukkan yang kita berusaha untuk membina lagi dan menumbuh lagi dengan lebih baik. Tapi sebab saya langgar salah satu rutin tu, jadi semua berantakan, berterabur. Lepas tu macam okay, I'm quite disappointed with you. Macam tak ni lah, macam kecewa dengan diri sendiri. Yelah, sebab mungkin yang 20-an masih tak tahu lagi, tapi bina rutin, let's say paling senang ialah be a morning person lah. Maybe you not see that, tapi kalau awak dah tu nanti mesti awak akan nampak benda tu. Saya adalah orang yang sangat sedih kalau morning saya dihilangkan begitu saja. Tanpa saya ni. Betul. Apa rasa macam mana nak morning lalui adalah hari tu kan? salah satu timing yang we feel most alive actually at the Betul, setuju. Kan dia sangat itu ada yang menunjukkan apa yang the rest of the day tu akan jadi. Betul. Mula daripada pagi tu. Jadi saya rasa kalau macam contohlah macam saya tak dapat menulis ke ataupun let's say saya tak baca Al-Quran ke pagi tu, macam dia macam okay, I really disappointed with you. Dia macam What's your response to that, Azim? Maksudnya pada ni lah yang situasi soal kekecewaan kepada diri sendiri. Saya pun kalau tanya saya lah, itu antara salah satu penjara yang saya rasa sebagai seorang manusia kita semua pun pernah lalui lah. Dan macam Ayu ni pun mungkin itu adalah satu penjara khas yang dia keep keluar masuk yang saya boleh gambarkan lah kan? Dan bagi saya kekecewaan tu dia teruk, tapi dia tak, bagi saya lah, dia tak seteruk penyesalan. So pada Azim, antara salah satu pergelutan emosi yang sangat-sangat memenjarakan Azim adalah penyesalan. Yes, betul. Sebab saya cuba belajar lah, saya cuba train, dan benda ni pun saya banyak share dekat dalam live, dalam saya punya VTT saya dekat TikTok dengan community saya. Saya banyak macam bagi tahu dorang, kita kena start take control apa benda yang kita boleh control. Dan jangan cuba-cuba nak ubah benda yang tak boleh kita control. Dan itu adalah satu nasihat yang saya bagi bukan kepada mereka tapi yang terdekat kepada diri saya. Sebab saya adalah seorang yang cuba sedaya upaya untuk ubah dan juga untuk kontrol benda yang luar daripada kawalan saya. Dan bila benda tu katalah benda tu saya tak pernah kita macam Ayu ni lah, kita kecewa kita ataupun disappoint, kita tak buat terbaik kan. So itu yang membenihkan penyesalan. Sebab in the future nanti kita fikir balik, kenapalah aku tak buat macam tu, kenapa it should have been this way, you know, it could have been this way, it would have been this way. Kita keep on thinking about what if. So itu adalah satu penyesalan, dan bagi saya itu adalah satu pergelutan emosi untuk saya lah. Kekecewaan, yes of course sakit, tapi yang lagi sakit tu bila saya rasa bila saya menyesal saya tak buat sesuatu benda yang sepatutnya saya buat.
kerana kita terlalu banyak sangat buat sesuatu benda yang kita tak sepatutnya buat. Betul. Dan memberikan kawalan kepada sesuatu yang kita tak sepatutnya kawan. Dan Betul. tak mampu pun kita nak kawan. Sebenarnya Betul. itu pun adalah satu sumber kepada overthinking. Yes. Ataupun apa Izzat, rumination, atau sesuatu yang kita sebut sebagai bila kita selalu berfikir sesuatu yang luar daripada kendali diri Betul, kita. betul. Yang menyebabkan akhirnya dia menjadi satu barah yang Betul, membesar. betul. Saya ingat satu konten, bukan satu konten, satu perkongsian daripada salah seorang psikologis dekat US. Dia kata overthinking tu dia macam barah tau. So the moment kita biarkan dia, Betul. dia akan meningkat Ya, stage dia by akan- stage tau. Betul, dia akan spread. Dia akan spread dan dia akan mengganggu kepala otak kita dan dia akan lama kelamaan orang yang terlalu overthinking, dia akan jadi orang yang sangat insecure dan sangat-sangat shaky pada diri dia lah. Maksudnya dia tak boleh nak firm, dia jadi orang yang sangat jauh daripada self contentment itu. Betul. Kecukupan diri dia itu kan. So it's a good thing. Kalau saya boleh kongsikan beberapa hal yang saya rasa saya nak merdeka. Adalah merasa terlalu berharap pada masa hadapan yang Tidak pasti. Tak pasti. jauh daripada realiti. Betul. Kadang-kadang kita adalah orang yang bercita-cita. Mungkin macam kita ada orang yang dia terperangkap dengan masa lalu. Saya adalah orang yang sering kali terperangkap dengan cita-cita yang terlalu tinggi daripada realiti. Faham? Kan? Saya aku nak macam ni lah. Aku nak capai ni lah. Saya faham kadang-kadang kita memang kena Set that goal lah. set that goal kan. Betul. Tapi somehow bila saya set that goal dan bila saya tengok road tu is very far from that goal, I feel very very sad. Adakah ini boleh dikatakan sebagai don't put too much of high expectation? Yep. This is all about expectation actually. Sebab kita letak goal yang besar, kita kena tahu bahawa to be able untuk mencapai sasaran itu, goal itu, dia tak boleh seorang. Betul. Itu saya setuju. Kita kena ada banyak Betul. bersama dengan kita yang perlu kita galas. Dan tak semua perkara yang boleh kita galas. Mungkin ada orang yang kita nak buat team and then tak semua perkara yang dia align dengan kita ke apa benda kan. Saya setuju. So itu adalah perkara-perkara yang saya sendiri sangat struggle lah untuk keluarkan dari saya. Jadi selalunya orang akan bercakap tentang masa lalu ke apa benda betul, kan. betul. Saya selalunya terperangkap dekat imajinasi di masa depan yang luar daripada realiti. Bukan sebab unrealistic kan. Dia realistic je. Tapi Saya sebab rasa macam realistik. Tapi bila saya merenung lama-lama, no, it's not realistic. At least timeline. Yes. Kena adjust. Maksudnya at least macam tu. Dan at least kita kena ada berdamai dengan sesuatu kegagalan yang kita belum lagi terima tapi kita sudah pun bayangkan. Yes. So maksudnya macam mana kita nak berdamai dengan sesuatu yang tak capai pada tahap yang kita nak. Dan supaya kita tak bersedih sangat pada waktu itu, maka kita kena mula berdamai. Yes. In the simple word, taste tinggi sangat. Expectation Betul. tinggi sangat. Betul. Betul lah. Tapi saya belajar satu benda Faiz yang uni juga. Saya ada seorang mentor. Dia cakap kat saya lah. Dan dia pun memang jenis suka buku. Dia pernah dulu dia suka sangat buku. Dia berhenti universiti. Dia duduk dekat satu dia kerja dengan satu kedai buku. Reason kenapa dia kerja kat kedai buku tu walaupun dia bayar sangat-sangat sikit Yalah. sebab dia nak baca buku. Sebab dia suka sangat buku. So kalau apa-apa yang saya macam saya perlukan ilham apa-apa kan, rujukan dan sebagainya, saya akan pergi kat mentor saya ni lah. Nama dia Yusri Yusof. Tuan Yusri Yusof. So dia cakap kat saya, dia kata jangan letak harapan terlampau tinggi. Okay, tak salah nak letak. Cuma kalau tak capai, raikan kejayaan kecil. So masa kita nak, katalah tuan ada objektif ataupun goal kan yang kita nak capai, tapi kita nampak macam jauh sangat, tapi kita tak sedar sebenarnya kita dah capai goal-goal kecil-kecil. So raikan, celebrate this small little goals, Small win yang kita small sepatutnya win. kena raikan. So benda ni pun saya cuba praktikkan. Alhamdulillah saya pun saya tak rasa benda tu adalah satu struggle. Sebab saya pun macam tuan juga, kiranya macam saya ada impian yang bersusah, tapi saya tak ada macam nak kena rush, tak ada macam saya nak kalau saya tak dapat saya down dan sebagainya. Saya tak ada macam that kind of feeling anymore sebab saya cuba untuk celebrate the small little wins. Salah satu daripada saya bawa sikit topik merdeka ni Azim dengan Ayu ni. Kita bawa sikit kepada satu lagi yang konsep tentang merdeka tau. Salah satu daripada makna merdeka adalah bila kita mampu untuk merdeka daripada mengawal semua perkara secara keterlaluan ataupun dengan anggapan macam Azim cakap tadi, bila kita mampu menganggap bahawa kita boleh control everything dalam hidup kita dan juga diri kita. It is merdeka actually bila kita rasa macam kita mampu mengawal tu. Kalau tidak, yang mengawal tu apa? Yang mengawal tu adalah masa lalu kita, yang mengawal tu emosi kita, yang mengawal tu kadang-kadang suasana kita, environment kita kan. Kemudian satu lagi makna merdeka juga bermaksud apabila kita
berjaya untuk keluar daripada cepat kita react dengan sesuatu perkara. Faham kan? Bila berlaku sesuatu dalam hidup kita, ini Wahyu ni mungkin boleh relate dengan sangat-sangat banyak tau. Berlaku satu tragedi, dan macam mana kita react kepada tragedi tu, semuanya tak mudah tau. Betul. First time kena, kita gelabah tau. Betul, Kita gelabah. macam, aku nak kena buat apa ni kan. Let's say lah tragedi tu kena buang kerja ke, kena hentam depan-depan ke kan. Whatever yang memang sangat-sangat bad lah untuk betul. kita kenang kan. Kita akan jadi react tau. Kadang-kadang ada yang meletus, Betul, ada yang betul. marah balik, and we show our bad side. Yes. Dan kita akan menyesal pun, cuma Betul. kita tak boleh nak kontrol Betul, pada waktu betul. itu. Setuju. And to be able to keep quiet dan start to pick up the pieces yang mula nak hancur itu pada saya merdeka lah. Saya setuju. Saya Kan? betul setuju. Kalau ini sendiri, makna merdeka daripada sudut emosi tu macam mana? Balik kepada yang kisah awak cakap ni ke? Tak kisahlah. Kalau awak nak sambung pun boleh. Sebab je. tiba-tiba benda tu pop up balik dekat Boleh. kepala. Sangat-sangat bagus. Memang tu tujuannya. Berbalik kepada kisah yang dia sebut ni, memang kena literally tak pernah kena macam tu lah. Tapi memang Kena macam mana tu? Kena bagi konteks dekat Okay, let's say dia kata nak pergi berbincang, kata macam ni. Sekali masa kena panggil tu rupanya kena terus memang. Maksudnya dibuang kerja lah. Ya, memang Okay, dia buat faham. kerja terus. Terus surprisingly saya tak mengamuk pun. Cuma sebab masa akhir tu memang saya tak dapat bendung dah. Feeling saya menangis lah time tu. Tapi lepas tu baru first emosi yang saya menguasai diri saya hanyalah sedih. Oh, so macam mana awak merdekakan diri awak daripada kesedihan melampau tu? Berdamai Selain dengan daripada takdir menonton lah. One Piece dan sebagainya. Dan K-drama dan sebagainya. Apa lagi? Apa yang awak buat? Tuan dan perempuan, escapism perlu je dalam kehidupan. Ya, betul. Faham. Tak kisahlah drama ke, anime ke, cari benda yang baca buku ke, tak kisah. Yang penting dia bukan kita nak distract daripada benda tu, cuma sebab kita nak regulate emosi kita time tu. Jadi kita lari sekejap, kiranya tempat berteduh seketika untuk regulate emosi supaya tak buat benda yang terburu-buru lah. Dan surprisingly saya quite calm at the moment, walaupun memang macam kebetulan hujan dan saya pun hujan juga. Tapi saya tak buat benda yang saya sesali sampai sekarang lah. Tak ada pun saya buat benda saya memburuk-burukkan ke, saya ni apa ke, tak ada. Awak marah, Saya awak bangkit. tak Balik ada. kerusi ke tak ada lah kan? Dalam drama baru-baru ni, dalam drama Dr. Romantic Teacher Kim, saya nak share satu quote. Dia kata, the sweetest revenge is to be a better version of yourself. Saya setuju. Yes, upgrade your skill, upgrade your life. Yes. That is the sweetest revenge. Betul. So, I'm just keep on doing that. Saya tak ada revenge whatsoever, tak ada. Just let it go. I'm content with myself right now. You still feel sad when ingatkan hal itu? Of course. That is one of the most dark tragedy dalam hidup saya. Tapi saya anggap dia juga sebagai satu benda yang mendewasakan. Sebab kalau saya tak lalu benda tu, mungkin saya tak tahu apa pahitnya kehidupan ni untuk merasai manisnya perjalanan selepas itu. Macam Azim sendiri, to be able to be here dan mampu untuk melihat ke belakang tanpa ada langsung rasa sakit, kan? Apakah yang Azim buat to be able to stay, to be able to stand still? Dulu mungkin kita pernah broken gila-gila kan. Betul. Contohnya bila ada satu tragedi berlaku kan, kita mesti akan lalu fasa di mana macam mana aku nak buat ni kan. Tapi sampai sekarang, to be able to stand still, at least bolehlah stand still kan. What does it take from you? Kalau tanya saya lah, ni jujur kan, it takes a whole lot of patience and also all the hurts and pains along the way. Dia kena hadap benda ni, kesakitan ni, keperitan ni. Dan untuk pengetahuan Faiz dan juga Ayuni lah, saya seorang yang panas baran. Daripada kecil saya panas baran. Saya jenis yang toe tantrum. So kalau saya reflect balik diri saya sekarang daripada diri saya yang 20 tahun lepas, saya rasa wow, saya dah berjaya. Saya dah berjaya mengawal emosi saya dah berjaya, saya dah menang berlawan dengan the old version of Azim yang toe tantrums, yang ada anger management issues. Sebab masa dulu saya tak peduli dia cousin saya ke, adik-beradik saya ke, saya lawan.
saya kasar, saya akan mengasari mereka. To the point that arwah ayah saya pernah tegur saya, marah saya sebab benda ni. Dan itu adalah benda yang saya macam Fiz cakap lah, bila sesuatu terjadi kita being reactive. Yep. So kita tunjukkan segala emosi kita. Dan seolah-olah saya rasa macam I was very selfish then. Yeah. Sebab saya tunjukkan emosi saya. Dan macam saya cakap tadi, sebagai seorang provider, kita kena mampu untuk provide balance to the emotions. Not to ourselves but to others juga. So bila saya fikir balik, bila saya reflect, muhasabah diri, baru saya faham, banyak sebenarnya benda yang aku terlepas buat. Dan sebenarnya dia tak salah macam Faiz cakap. Bila kita take a pause, break kejap, daripada kita react, dan mungkin lagi teruk kalau kita react, dan mungkin lagi the situation might gone from bad to worse kalau kita react, betul tak? Betul. So lagi senang dan lagi baik dan lagi teratur dan lagi cool kalau kita mampu untuk take a pause kejap, relax, tenangkan diri, baru kita react slowly mengikut rationality kita. Apa titik yang menjadi sangat-sangat penentu ataupun tipping point lah kan untuk Azim akhirnya mampu menguruskan amarah diri itu? Saya yang ini saya ada cakap dekat live saya lah. Saya cakap dekat all my community, saya cakap kita jangan simpan segala benda yang bersifat sementara dalam dunia yang sementara ni. Macam emosi itu sementara. Ya. Kalau kita marah, kejap je kita marah. Kalau kita happy, kejap je kita happy. Kalau kita sedih, kejap je kita sedih. Dan dunia ni saya nampak, dunia ni lah, muka bumi ni, dunia kita hidup kita sekarang ni, dia tak ada value. Betul tak? Dia tak ada value. So dan even dalam Quran pun Allah sebut dunia ni penuh dengan permainan dan juga senda gurau. Zina. Senda gurau. So kalau kita bermain, kalau kita bergurau, kenapa kita nak sedih? Bukankah sepatutnya kita happy? So kenapa kita nak tangisi terlampau banyak sangat benda dalam dunia ni, dan kita simpan dalam hati kita ni? Tak suka orang ni simpan, dengki orang ni simpan, marah orang ni simpan, dendam dan sebagainya. Kenapa kita nak simpan sedangkan dunia ni sementara je, tak ada value? Dan apa value kalau kita simpan? Itu tipping point lah. Saya belajar, dan saya belajar ni pun alhamdulillah saya bagi all the credits to arwah ayah saya lah. Dia bagi didikan yang sangat-sangat bagus, mindset yang sangat bagus kepada saya. So every single time saya nak react sesuatu, saya akan fikir. Sebab ayah saya dia jenis macam, kalau benda-benda jadi, dia akan macam okay, jap, set. Dia kata tu, set. Start. Kita kena fikir dulu macam mana. Sebab masa cerita sikit kalau boleh panjang sikit Sebab ayah saya meninggal sebab pancreatic cancer 3 tahun lepas. So dalam keadaan dia terlantar, bayangkan terlantar, tak mampu nak bangun, dia nak pergi mandi ni. So usually kalau orang yang dah tak sihat tu badan, tak mampu nak buat apa-apa, reaction dia would be like throw tantrums. Dia akan marah, abang nak mandi ni apa semua kan. Betul tak? Orang tua biasalah kan. Tapi dia tak. Yang gelabah adalah saya. Macam mana ni, macam nak angkat dia kan. Tapi dia macam okay Azim, Azim peluk abah. Dia macam tu. So dia very wise, dia very strategic. So kata Azim peluk abah, Azim baring ke belakang. So dia peluk sebab dia berat. So baring ke belakang, terbangun. Faham tak? So lepas ni okay, turun slow-slow kaki abah. Dia bagi arahan. So that's my father. My father dia very wise and very strategic. So bila saya fikir ada satu benda buruk jadi dalam hidup saya akan fikir, what would my father think? So saya akan fikir. So that's a very good point of where you take a break, pause, fikir kejap. You strategically think, apa cara you nak handle masalah. Sebab selalu saya jenis yang pandai barang, saya akan react cepat tau. Tapi berdasarkan pengalaman saya, bila saya react cepat, macam saya cakap lah, it gone from bad to worse. Ya, betul. Dia takkan pernah menjadi je. Banyak lagi benda nak kena uruskan selepas itu. Betul. So itulah kalau nak jawab soalan Faiz ni. Tapi it's a very good story. Sebab idolanya adalah ayah sendiri. Ya, betul. Dan selalunya, so if daripada observation saya, maksudnya the titik yang menyebabkan Azim itu mampu untuk orang kata apa, improve dan juga menumbuh, itu adalah deep reflection. Yes, betul. Kalau macam Faiz macam mana? Saya sendiri, kalau saya sendiri, saya mula lay out the reality in front of my eyes. Macam saya tadi kan saya bercakap tentang bagaimana saya berdepan dengan satu imajinasi yang kadang-kadang tak realiti kan. So bila saya tahu macam mana saya akan menjadi kecewa satu hari nanti, so I just need to write down my reality. So I can understand the reality tu not just by thinking it, tapi writing it, visualizing it, say it to myself. Write it down to me kan. Itu saya setuju. So pada saya itu yang saya sebut tentang acceptance.
saya bergelut daripada sudut itu. Faham. Menerima. The Menerima. complete acceptance of reality. Saya bergelut sangat-sangat. Dan kadang-kadang nampak macam mudah kan. Nampak macam alah terima je lah reality dah ada macam tu kan. Betul. It's not that easy. Kadang-kadang, Betul. Kadang-kadang it's not that easy. Saya kena menulis, saya kena nyatakan apa reality tersebut, dan saya sendiri kena ada proses validation. Yes. Okay, Faiz, this is the reality. Reassurance. Ini adalah reassurance, dan ini adalah titiknya, ini adalah di tempatnya kau berada di sini. Saya adalah orang yang itu. Kadang-kadang ada orang yang dia cepat bawa dia ke reality. Saya adalah orang yang agak struggle nak bawa diri saya ke reality. So I am very passionate, kadang-kadang very visionary orangnya kan. Tapi saya lupa yang sebenarnya reality itu harus diterima dengan baik dahulu. So kita kena ada momen yang menerima reality itu dengan satu kelengkapan dan juga kecukupan. A very deep acceptance of reality, barulah kita boleh bergerak ke depan. So sebab tu saya sebut pasal reaction tadi. Saya suka sebab pada saya itu adalah tanda yang kita dah merdeka. Betul. It's not easy, no. Betul. Bukan mudah kan nak walaupun kita nampak macam kita berjaya untuk tak melambung kursi pada waktu tu. You ni tak menjadi hak pada waktu tu kan. That's why cerita hak tu bagus tau. Cerita hak is not just a green guy jadi besar. Betul. Dia adalah anger management. Betul. Saya setuju. Betul. Dia sebenarnya adalah satu reaksi kepada kemarahan orang. Betul. Macam mana kalau dia marah, tak ada siapa boleh kontrol dia. Betul. Akhirnya hanya seorang je, Black Widow. Betul. Itu pun is a very careful way untuk kontrol dia. Betul. Kan? Betul. Cantiklah analogi tu. Tapi betul, best analogi tu. Tapi perasan tak contoh kalau lelaki dia kalau kita balik semula lah ke dalam walaupun dia dua yang berbeza lah kan, ataupun dua pegangan yang berbeza. Tapi kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, Allah sendiri sebut, dia cakap apa tu, dan memang kita jadikan manusia tu berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan. Dan kalau kita reflect balik dalam cerita Hak kan, Black Widow je mampu untuk betul tak? Perempuan juga yang mampu untuk kawal emosi lelaki. Dan sama juga kalau perempuan pun dia penuh dengan emosi. Betul tak yang ni? Yeah. So kebolehan lelaki dia mampu untuk kawal emosi seorang perempuan ni. So vice versa lah macam tu. Itu bagus analogi tu. So boleh faham. Interesting. Tak, awak ada tambahan ke? Macam nak tambah apa-apa lagi berkaitan dengan itu kan? Ada tak setuju ke? Itulah macam awak macam ada sedikit penyanggahan di situ. Just saya nak go back kepada tadi kan. Saya sangat suka dengan pertamanya kejujuran Azim tu, ketulusan bercerita tu pada saya satu hal yang saya sangat inspirasi lah pada situ. Yang keduanya adalah Azim sendiri, apa perasaan bila kita menjadi orang yang sangat cepat memberi balasan ataupun berbalas kepada sesuatu keadaan? Apa perasaannya? Saya selalu nak faham bagaimanakah sebenarnya seorang reaktif itu. Saya boleh cakap saya boleh cakap lah dalam lebih kurang dalam more than 70%, 80% usually saya akan berbalik-balik pada penjara saya tadi. Dia akan lebih kepada menyesal. Kalau saya lah, dia akan lebih kepada menyesal. Sebab usually kalau kenapa kita being very reactive? Sebab kita tahu benda yang jadi kat kita tu sama ada malu, benda betul, unfair. Yep. So kita being defensive. Kita being defensive to ourselves. So usually bila kita defensive to ourselves, and kalau daripada perspektif saya dan saya punya situasi, saya usually being defensive benda-benda yang menyakitkan hati saya, mengguris emosi saya. Dan usually benda-benda macam tu dia bersifat kebenaran. Betul. Tapi kalau fikir balik kenapa saya rasa menyesal, sebab bila kita react benda yang benda macam tu, maksudnya kita setuju. Walaupun kita we try to be defensive. Kan? We being defensive to the truth because it's true. Yeah. So kalau orang sekeliling tengok, orang ibarat macam kita menelanjangkan diri kita depan orang ramai. Faham tak? Kalau saya boleh bagi analogi lah. The raw of us lah. The raw of us. So kalau katalah salah satu benda yang malu terjadi ataupun satu benda yang buat kita rasa beremosi, sakit hati dan sebagainya, bukankah lebih baik kalau macam kita stay cool? Kan. Kalau benda tu betul, then of course kita tak perlu marah. Okay. Kita cuma perlu reflect diri je. Sama, senyap. Just be cool, you know. Dan kalau benda tak betul, lagi kenapa kita nak kena marah? Betul? So yang tahu cuma diri kita dan juga Allah. So bagi saya itulah. Saya rasa kebanyakannya adalah benda-benda yang saya react, benda-benda yang very stupid, mengguris emosi, benda yang betul, dan benda tu yang menelanjangkan saya. At the end
itulah yang menyebabkan penyesalan terjadi. Kebanyakan orang yang reaktif, ini setakat pandangan saya lah. Kebanyakan orang reaktif yang saya kenalikan, yang saya kenal, they don't have any bad intention. Betul. Mereka tak pernah ada niat baik, nak memukul ke, nak marah ke. Betul. Mereka semua kalau bertanya tentang kenapa, mereka akan ada jawapan yang sangat valid. Betul. Tapi saya selalu pesan kepada mereka bahawa reaction is not about why, it's about how. Yes. People will never forget the how. Betul. People will never asking the why. Betul. Betul. Saya setuju. Betul tak? Saya setuju. Kan, kalau bercakap tentang why, ya Allah, banyaklah jawapan. Banyak. Orang yang yalah, orang yang buat bom dan jadi pengganas pun dia ada why yang sangat serius. Betul. Betul tak? Betul. They have their own why Betul. yang kalau kita minta dia, yalah, kalau kita minta dia jelaskan, they have their own reason, Yes. actually. So sebab tu ada akhlak ataupun the ethics dalam agama is about how, it's not about why. Sebab kalau kita letak makosid, everyone can just go to that kan, membuatkan segala-galanya. Tapi tentang bagaimana, itulah yang akan selalu menjadi persoalan kita. Betul. So it's a good thing sebab tu bila yalah, kita akan selalu, sebab semua orang akan defend diri dia kan. Yes. It's about how you defend yourself. Betul. Sometimes some true tak perlu kita react dengan cara yang macam tu kan. Betul. Kadang-kadang kebenaran tu biar dekat dia je. Betul. biar sampai dekat tu je. Betul. Okeylah, tak apalah. Betul. Kan? Betul. So Saya itu benda-benda yang kadang-kadang, dan kepada mereka yang berdepan dengan orang yang react. React ni dia boleh jadi macam-macam, tak semestinya marah. Betul. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang kita jadi macam terus rasa down. Kita tak sempat lagi kan. React can be everything. Betul. Kadang-kadang kita berdepan dengan orang react, never ever question their intention. Yes. Tak pernah mereka ada bad intention kenapa Betul. mereka react. Betul. Dan this is my experience dengan saya punya family dan sebagainya. Ayah saya dulu, arwah saya juga meninggal 2 tahun lepas. Dia masa zaman saya tak ada, abang saya, kakak saya, abang saya umur dia 40, dah kat 50 dah kan. So dua orang kakak ni suka bergaduh. So it's very bising lah dekat rumah tu. Mak saya cerita lah, saya tak ada lagi. So ayah saya memang anger management lah. Dia seorang pemarah. Pemarah sampai level pinggan tu biasalah kalau pecah. To that level tau. Bayangkan, saya tak pernah rasa jentik telinga pun. Oh, saya rasa Faiz ada cerita kan? Saya ada cerita dekat dalam mana? live tu, dalam live saya. Saya ada cerita. Betul, saya ingat. Bayangkan kan, abang saya tu memang berbirak lah. Kakak saya tu memang dah kena macam-macam lah kan. Tapi saya, bila saya reflect balik, satu jentik telinga pun saya tak pernah rasa daripada ayah saya. So macam mana daripada dia seorang yang sebegitu, saya mendengar, saya bayangkan dia adalah orang lain. Faham? Daripada dia adalah orang yang sebegitu. Mak saya cerita sampai kami memang kurang lah pegang kaca. Mak saya main kutu kan, kalau dapat pinjam kan dia simpan. Sebab dia tahu tak lama ni pinggan ni kan, tak lama ni. Sebab dia tak pukul mak. Dia tak tahan, tapi bila dia tak tahan dia akan lepaskan dekat barang-barang lah. Barang-barang kan. So memang saya tu pasal memang kurang. Tapi macam mana dia punya perjalanan tu, dalam keadaan dia ada kebatasan ilmu, solat pun baru tahu umur 40, agama pun baru mula belajar umur 40 ke atas, dalam soal yang dia sangat terbatas dalam banyak perkara kerana kemiskinan dan sebagainya. Dia mampu untuk mendewasa dan juga memperbaiki dirinya. Dan mak saya adalah seorang yang sangat penyabar lah. Mak saya selalu argue dengan dia. Dan saya rasa itulah yang melengkapkan dia lah. Cuma saya tak pasti macam mana dia adalah seorang yang sebegitu. Sampai ke saya pun membesar ni kan, orang cerita aku kena dengan ayah aku. Abang saya ceritalah dia kena, biasa kalau kena apa-apa dengan ayah ni kan. Saya tak tahu, saya tak ada cerita. Saya tak ada cerita sebab ayah saya tak pernah buat benda-benda macam tu dekat saya. Maksudnya tak pernah kurungkan saya, tak pernah ikat saya yang ada kerengga, macam cerita dalam anak-anak sidik. Tak pernah guna tali pinggang ke apa. Jentik, saya kata jentik pun dia tak pernah buat. Walaupun saya melakukan kesilapan yang agak besar dan kadang-kadang dia pun marah. Dan dia menjadi seorang yang sangat senyap lah. So saya tahu bahawa senyapnya seorang ayah ataupun seorang lelaki pada waktu itu adalah pergelutan yang disimpan dalam-dalam. Tu saya setuju betul. Bukan senang kan. Bukan dan mak saya ceritalah, dia kata ayah ni mula berubah bila dia dah mula tak bercakap sangat. So kadang-kadang orang question kenapa lelaki ni tak banyak cakap. Betul. Saya selalu, sebab saya dengan ayah saya berbeza lah. Dia sangat introvert, saya extrovert. Pelik kan. Tak tahu kenapa macam tu. Saya tak tahu, saya ikut mak saya kan. So bila saya tanya mak kata dia mula berubah sebab bila dia tak cakap sangat. Kalau tidak dia nak cakap. Macam mana arwah ayah Faiz boleh tiba-tiba tak, mesti ada titik dia, betul titik. tak? Kalau itulah yang saya dapatkan correct cerita tu daripada mak. Dia bila anak lah,
Anak punya kesan tu. Oh. Bila abang saya asyik-asyik lari rumah. Oh. So dia tahu bahawa apa yang dia buat tu tak menjadikan apa-apa kebaikan pada mereka. Faham. Dan akhirnya dia pun fikir kata, dan selalunya akan dapatlah ceramah free daripada mak saya. Itu memang tazkirah percuma tu memang kena ada lah. Mak saya ni orang pandai, cuma dia tak ada duit nak mengaji, so dia pandai kan. Dan waktu tu saya rasa pergelutan hidup pun membantu daripada sudut macam mana nak menyabarkan diri kita. Betul. Nak cari duit untuk anak-anak, dia tak reti nak berniaga, tak reti nak kira, tak reti 1+1 berapa, tak reti. So mak saya kata, okey lah ambil barang, ini pergi jual, banyak ni ambil duit banyak ni. So dia pun ada rasa nak bertanggungjawab. So daripada bergelut dengan hidup tu kan, bila lama-lama bergelut dengan hidup tu akan menyebabkan kita banyak mengenali sisi-sisi kita tak pernah kenali. Bayangkan kalau kita bisnes, orang bisnes ni dia selalunya adalah orang yang paling deep reflect lah. Betul. Kita buat bisnes tu, kita menjual barang tu, kita tahu bahawa ini bukan manusia yang Betul. this is a very very deep reflection Yes. punya kan. Saya boleh bayangkan begitulah. Cuma sebab daripada mak tu, mak kata mak tak nak dah ada anak dekat-dekat, sebab kita takut ayah marah. So dia cakap macam tu, no more ada anak dekat-dekat. Lepas pada tu 7 tahun baru ada untuk kakak saya selepas itulah. So I think that's why ayah saya dah mula rasa macam apa yang dia buat tu ada kesan yang panjang kepada seseorang. Dan juga dia melihat bagaimana anak dia lari sana sini, tak nak balik rumah, takut dengan dia apa semua kan. Dan ketakutan tu doesn't do any good. Ketakutan berbeza dengan hormat. Kehormatan lain, ketakutan lain. Dan bila sampai ke saya, dia memang menjadi manusia yang saya sendiri tak pernah membayangkan bagaimana saya boleh lahir sebegini tanpa ada sedikit pun tangan tersentuh dekat telinga saya ataupun pipi saya lah. Dan saya adalah bukti yang bila saya kata saya percaya kepada good parenting tu. No tools ataupun apa-apa yang boleh tu kan. Selalu kan orang kan ada macam Betul. kan macam aku dulu kena macam ni kan, jadi manusia sebab itulah. Aku jadi manusia juga tanpa ada benda tu. Tapi sama, saya pun saya dididik dengan good parenting. Saya boleh cakap my parents did me very well lah. Membesarkan saya dan juga adik-beradik. Tak pernah langsung hinggap apa-apa benda yang berbentuk macam hanger Objek ke apa objek kan. tak ada langsung. Tapi jadi manusia lah. Jadi manusia. Dan saya kata tak payahlah buat cerita macam tu je cara nak jadi manusia. Kadang-kadang saya pun jadi manusia juga. Ya, sekarang kadang orang bukan nak cakap salah, tapi kadang-kadang naratif macam ni dia bagi satu perspektif yang lain ataupun perspektif yang agak songsang sikit lah. Kalau orang lain, oh ya ke? Maksudnya boleh pukul lah benda boleh tu pukul kan. lah maksudnya kan. Macam tu. Itulah itu saya punya. Dan sebab tu kadang-kadang bila saya ingatkan saya adalah orang yang akan lahir macam ayah saya, pemarah ke apa kan. Tapi mak saya kata saya memang opposite, muka je nak sama. Tapi memang daripada segi saya punya peribadi memang totally contradict lah dengan ayah saya. Abang tolong saya sama macam dia perangai kan. Dia jadi macam adalah sikit-sikit nak marah-marah tu mak saya kata lah. Tapi itu pun dah banyak berbeza lah daripada dulu sampai sekarang. So pada saya itulah yang kita nak sebut sebagai merdeka. Dia bukanlah tentang satu tarikh semata-mata. Betul. Tapi ia adalah tentang perjalanan kita yang panjang untuk kita sampai ke tahap ini. Betul. Setuju. To make sure kita boleh firm, duduk berdiri, pijak kaki, tak biarkan diri kita terhuyung-hayang oleh emosi tu. It's not easy kan? It's not easy. So, wow, topik kita pada hari ini entah apa-apa kita punya ni. Dah pergi sini, pergi sana kan. Kalau Wahyuni sendiri, tadi Azim cerita tentang macam mana dia sendiri bergelut daripada orang yang anger management issues kepada orang yang hari ini dia boleh bercakap dengan tenang, dia boleh berdepan dengan banyak konflik. Kalau Wahyuni sendiri, apakah cerita pendek? Saya tak sempat habis tanya lagi, je dah gelak dah. Cerita sependek yang mungkin, macam mana, apakah total perubahan yang Wahyuni rasa very significant kepada diri sendiri? Dekat sikit, jauh sangat tu perjalanan tu. Apa ya? Yang very significant. Berfikirku significant. What is it? Banyak tu. Banyak ke tak ada langsung? Tak Apa tu macam tak Maksudnya ada. terlalu banyak ke? Maksudnya Perubahan you pandai diri lah. mengawal emosi lah. Tak juga sebab memang dulu kalau ni memang menangis je. Menangis je. Ya ke? Saying no maybe. Saying no? People pleaser. Tak juga. Oh, emang bukan people pleaser. No, I'm not. People pleaser adalah satu penjara, Azim. Bagi saya penjara. Sebab dia needs validation dan juga reassurance daripada orang sekeliling. How is that? Sebab saya pernah jadi people pleaser. It's a good bagi kita bagi experience Serius. Tapi tak tahu Ayu ni ada ni ke? Apa? Pernah Pernah tapi
not that severe kot. Macam kalau macam saya berkeras gak benda tu, saya tahu salah, okay, saya tetap juga bersuara lah walaupun saya She is not people pleaser. She is herself pleaser. She please her own self. I am myself pleaser. saya people pleaser tapi gitulah. So kalau Tapi boleh ni lah, boleh kira boleh pisahkan lah kan, boleh asingkan. People pleaser yang sebenar, dia didn't know how to say no. Tak tahu. Cuba Azim cerita. This is a good topic. What? Cuba Azim cerita. Apa maksud people pleaser dan apa pengalaman itu? Itu pendapat saya lah. Pendapat saya people pleaser ni dia bukan tak reti cakap no. Boleh sebenarnya. Macam contoh saya boleh cakap no. Cuma big portion of why us unable to say so sebab kita perlukan validation daripada orang ni. Untuk orang ni kenal kita, untuk orang ni untuk orang ni suka kita, untuk orang ni rapat dengan kita, untuk orang ni bagi kasih sayang ni dekat kita. So kita menagihkan benda ni. This is our drugs untuk people pleaser. Kita bukan tak boleh cakap no. Kita bukan tak boleh cakap no. Tapi the moment that kita takut bila kita cakap no, kita hilang segala attention ni, kita hilang segala spotlight ni, kita hilang segala kasih sayang ni. Padahal benda ni kita tak tahu apa akan jadi waktu tak jadi, betul tak? Kalau kita cakap no doesn't mean that orang tak sayang kita. Betul. So people pleaser ni bagi saya dia adalah satu boleh kata delusion yang kita create dalam kepala otak kita, yang kita perlukan this dose of addiction, yang perlukan perhatian, yang perlukan kasih sayang, yang perlukan affirmation. It's addictive. It's addictive actually. It's very addictive. I've come to the point that saya pernah macam boleh kata pinggirkan apa kemahuan dan juga keinginan diri saya semata-mata untuk saya puaskan hati orang sekeliling saya. So sebab punca dia datang daripada saya seorang yang introvert. Jadi saya sangat memilih orang yang perlu ada di dalam persekitaran saya, circle saya. So kalau saya rasa macam sebab zaman dulu lah kita rasa macam ramai kawan ni cool. Faham ya, tak? betul. Kita rasa macam ada geng-geng ramai. Semua kita kenal. Semua kita kenal. Macam havoc. Kita rasa macam nak ride. Yo. Kita rasa macam orang ni famous. Kita rasa macam orang ni dikenali. Kita rasa macam orang ni disayangi. Itu gambaran bagi seorang people pleaser saya dululah. So saya tak ramai. So saya sentiasa rasa diri saya ni loser. So bila orang minta tolong ni, saya akan buat. Saya akan cuba buat sehabis baik saya. Walaupun benda tu terpaksa mengorbankan masa saya dengan orang-orang circle saya, family saya buat juga. Sebab saya menagihkan dorang punya pujian, saya menagihkan dorang punya kasih sayang, saya menagihkan kemahuan dan juga kebutuhan mereka dalam terhadap saya dalam kehidupan mereka. Interesting. Itu pada perspektif saya lah, yang saya rasa this is what yang membelenggu kehidupan people pleaser. Sebab itu dia jadi orang yang kenapa aku boleh bagi? Betul. Even sampai dia sendiri tak sedar dan Betul. tak mampu saya untuk duduk sebentar. Saya pernah tak ada duit. Saya tak ada duit ni, bayangkan tak ada duit. Tapi sebabkan kawan saya, kawan saya yang tak berapa rapat pun, saya serahkan. To the point. Dan lepas saya serahkan, saya fikir aku nak makan apa lepas ni? Faham tak? Dia sampai tahap semacam tu. Dia macam dia macam menghakis kemampuan kita untuk rasional dengan diri kita. Betul. And what makes you change? Pertama, saya tak tahu bila titik perubahan tu lah. Saya tak tahu. Serius saya tak tahu. Tapi saya perasan antara salah satu boleh kata turning point dia adalah bila kita macam Faiz cakap lah, bila kita diuji dengan kemiskinan, ataupun bila kita diuji dengan ujian yang berbentuk kewangan dan sebagainya, financial. So bila to the point that saya masa tu saya dah start develop my own money apa semua tu, kalau even saya tak cukup untuk diri saya pun saya bagi juga untuk orang yang memerlukan, ahli keluarga saya dan sebagainya. Saya bagi juga walaupun saya tak ada duit. Then saya start to realise, this is where the realization starts to comes in. Saya fikir macam Zim, saya banyak berdialog dengan diri sendiri lah, sebab introvert. So saya cakap ke diri saya macam, ini tak sihat Zim. Macam engkau bagi orang lain hidup, tapi engkau yang akan nyawa-nyawa ikan. So start daripada tu saya belajar. Saya belajar macam kita tak perlu cakap no. Kita just perlu bersikap jujur terhadap situasi tu. Contoh, kalau cakap saya tak ada duit tapi kawan saya memerlukan duit, saya cakap dia, contohlah nama dia Man, cakap Man, aku ni pun terang lah aku cakap, aku ni tak ada duit sangat, tapi aku betul-betul nak tolong kau. Duit yang aku ada ni cukup-cukup makan je, tapi aku harap sangat aku boleh tolong kau.
Dan bila kita being transparent, mungkin insya-Allah kalau kawan kita tu jenis yang sentiasa ada dengan kita, mungkin dia akan faham. Dan tak perlu cakap no pun. Dan bila saya cakap macam tu, alhamdulillah dia faham. Dia cakap aku faham dan terima kasih banyak sebab aku fikir aku macam ni. Dan dia berterima kasih. Bila dia rasa macam tu, then I feel it doesn't need for me to say no. Dah hilang dia. Dia tak hilang aku. Faham tak? Aku dia masih lagi perlukan aku, dan bila-bila masa pun dia masih lagi ada dengan aku. Aku tak hilang dia pun. So then start to realise benda ni, dan start daripada titik itulah saya mula berubah, dan saya cuba develop untuk not to say no but to say yes but. Faham? Ya, aku akan tolong kau, tapi aku ada masalah sekarang. Tapi aku nak sangat tolong kau. Just that. Tapi mungkin kebanyakan people pleaser kat luar ni, mereka beranggap kena cakap no. Tapi actually no. Kita tak minta untuk awak cakap no. Kita minta awak untuk bersikap jujur. Itu saja. Pada akhirnya dia adalah the struggle of being validated. Yes, The struggle betul. of being The why. validated. Betul. Wow, that's a very eye Interesting. opener. Sedar tak sedar Zim, dah sejam dah ni kita sebenarnya duk cakap-cakap dengan Mak. Dia memang macam tu lah. Tapi best lah topik Best kan? Itu kita punya, kita try to maintain that way lah. Feel free to come again. InsyaAllah. Azim dekat je kan, Terima kasih banyak. Dekat Sungai je. Besi je kan. Dekat je. Cuma nak balik tu jam sikit tak apalah. Tak apa. Kan. So pertamanya mungkin last word from Wahyuni kalau ada. Last word. Every week. Itu tagline ni kot. Apa tak Pasal dekat. merdeka. Nasihat saya kepada, tak kisahlah yang belasan tahun ke 20-an ke, mula bina anda punya rutin daripada sekarang. Sebab rutin tu yang akan develop anda punya behaviour pada masa akan datang dan menentukan hala tuju hidup lah, insyaAllah. Memula daripada benda yang kecil dan break by break untuk bina building yang lagi besar, insyaAllah lagi kukuh lah. Dia Saya tukar. 2-3 minggu ni bercakap pasal rutin je. Memang itulah dia Kena punya. ceramol. Mungkin Azim last word. Pasal topik ni ke? Tak kisah. Saya rasalah bagi saya sebenarnya bila kita nak merdekakan diri kita ni kan, dia tak semestinya perlu kita cari jalan keluar lagi. Tapi the moment that kita fikir ataupun the moment that kita sedar yang kita sekarang ni tengah terpenjara dalam apa jua situasi, dalam apa jua bentuk pemikiran, dalam apa jua bentuk imajinasi. Tapi the moment that we realise that we've been trapped, itu sebenarnya adalah satu form of kau dah merdeka. Sebab at least kau sedar. Dan sama ada kau nak terus terpenjara ataupun keluarkan diri kau, itu terpulang kepada kau. Kau boleh decide benda Kau boleh tu. decide. Tapi kesedaran itu. Kesedaran itu sendiri adalah satu form of freedom. Yep. Okay. Untuk saya, pada saya, kita semua, penjajahan terbesar dalam diri kita bukanlah orang lain. Bukanlah British, bukanlah Portugis. Betul. untuk maksud saya merdeka dirilah. Yes, Kalau negara tu kita bercakap soal sejarah dan sebagainya kan. Tapi penjajah yang paling besar adalah diri kita sendiri. Setuju. Kita kena sedar bahawa kita sedang membebaskan bukan dengan orang lain. Yes. Tapi diri kita sendiri. Walaupun ramai macam mana pun musuh kita, kita sudah pun bebas daripada mereka. Tapi yang paling kita sukar untuk merdekakan diri kita adalah diri kita sendiri. Setuju. Persepsi kita, ekspektasi kita, keinginan kita dan juga kenangan-kenangan yang lampau yang tak mampu kita nak lepaskan. Semua itu adalah diri kita sendiri. So pada hari ini mungkin kita sama-sama untuk berfikir sebentar dan merdekakan diri kita daripada diri kita sendiri. Ada diri kita yang perlu kita berdamai dan perlu kita berbincang elok-elok untuk kita merdekakan diri kita. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Hazim, terima kasih Wahyuni. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Okay.